Ya, Izani, you boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Nurul Izani binti Abdul Aziz ingin membentangkan tentang faktor-faktor kadar tindak balas. Okey Bab kah? 7, kadar tindak Ha. balas. Kadar aplikasi 7.3, aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Okey, kita boleh lihat kesan mangkin kadar tindak balas itu disebut. Mangkin ini ialah bahan yang mempercepatkan kadar tindak balas tetapi tidak berubah di akhir tindak balas. Ciri-ciri mangkin kita boleh lihat di situ. Yang pertama, tidak berubah secara kimia. Ia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, boleh berubah dalam bentuk fizikal. Yang keempat, tidak mengubah kuantiti hasil tindak balas. Yang kelima, boleh diracuni dengan kehadiran benda asing. Yang keenam, kereaktifan boleh ditingkatkan melalui kehadiran penggalak. Yang terakhir, tindakan khusus. Tindak balas kimia di dalam industri. Tindak balas kimia dalam industri biasanya berlaku dalam keadaan yang optimum supaya masa tindak balas adalah singkat dan kos yang minimum. Ia terdapat dua proses kimia yang penting dalam industri iaitu kita boleh tengok proses Haber. Proses Haber yang menghasilkan amonia. Yang kedua iaitu dipanggil sebagai proses sentuh. Ia ini dipanggil sebagai yang proses sentuh ni dia menghasilkan asid sulfurik. Dalam proses Haber, amonia dihasilkan dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen. Kita boleh lihat di situ, Ustaz Ali, nitrogen plus hidrogen dan berbentuk amonia. Proses Haber merupakan tindak balas yang berbalik. Apabila amonia ini dihasilkan, pembentukan ikatan yang berlaku antara atom nitrogen dan hidrogen. Banyak haba yang terbebas sekeliling lah apabila terbentuk. Okey, kita boleh lihat penghasilan amonia. Ia ini dihasilkan melalui proses Haber yang boleh tengok yang tadi tu. Proses Haber dan tindak balas nitrogen dan hidrogen yang menghasilkan amonia. Okey, kita boleh lihat pula faktor dia. Faktor ini dia mempengaruhi penghasilan amonia. Okey. Suhu dia pula. Kita boleh tengok tindak balas exothermic. Exothermic ni macam tu lah, suhu yang panas dia membebaskan haba kesedaran semua tu. Exothermic iaitu membebaskan haba. Optimum suhu dia paling tinggi 450 darjah sehingga 500 darjah Celsius. Terakhir kita boleh tengok tekanan dan mangkin. Besi plus molybdenum. Kunci dia mangkin, yang penting tu mangkin. Okey, kita boleh lihat juga kegunaan amonia dalam industri. Okey, kita boleh tengok situ contoh gambar tu. Kita baca. Nombor 1, sebagai bahan asas pembuatan baja urea. Yang kedua, baja amonium fosfat. Yang ketiga, baja amonium nitrat dan kalsium amonium nitrat yang terdapat dalam baja-baja ni. Baja-baja ni digunakan inilah kegunaan amonia yang penting dalam industri ni. Yang keempat-empat ni. Kau boleh tengoklah kat situ kan, nombor 1 tu. Okey, yang kedua kita boleh tengok
Amonia ni juga dia digunakan juga dalam proses pembuatan plastik seperti polyurethane dan phenolic. Tu bolehlah contoh dia tu pembuatan plastik. Nama saintifik dia. Okey, terdapat peringkat-peringkat dalam proses Oswald. Okey, dalam proses Oswald itu, amonia ini ditukar menjadi asid nitrik melalui 3 peringkat. Okey, ada 3 peringkat tu. Kita boleh tengok peringkat yang pertama dulu. Amonia ini dioksidakan kepada nitrogen monoksida, gas di hadapan platinum sebagai pemangkin dia. Okey, apa boleh tengoklah dia punya ke bawah tu. 4NH plus 5 oksida 2. 4NO plus 6H2O. Okey, kita boleh tengok stage yang kedua pula. Nitrogen monoksida yang seterusnya dioksidakan kepada nitrogen dioksida. 2NO plus O2 persamaan dia 2NO3. Okey, kita boleh lihat stage yang ketiga. Nitrogen ini juga boleh dioksidakan dan larut di dalam air. Okey, dia larut dalam air untuk menghasilkan asid nitrik. Okey, apa itu kegunaan sulfurik? Okey, kegunaan sulfurik boleh tengok. Yang pertama, pembuatan baja seperti amonium sulfat. Yang kedua, pembuatan elektrolit dalam akumulator asid plumbum. Okey, yang digunakan dalam ni lah bateri keretol sebagai contoh dia. Okey, yang ketiga, kita boleh tengok pembuatan sabun dan deterjen. Okey, sabun dan deterjen ni dia guna asid sulfurik jugalah kan, dia pengguna tu. Yang dalam sabun dan deterjen menggunakan asid sulfurik juga. Okey. Yang keempat, kita boleh tengok pembuatan racun perosak. Okey, baca kimia apa semua tu. Yang kelima, kita boleh tengok pembuatan barang plastik seperti rayon dan nilon. Okey, ia juga digunakanlah dalam ni asid sulfurik ni. Okey, yang terakhir kita boleh tengok pembuatan cat dan pencelup. Yang kita duk guna cat apa semua tu. Ia juga digunakanlah asid sulfurik juga. So, okay. Izani ada apa-apa nak tambah lagi? Ada je. Sekejap. Ada? Okay. Tapi slide sudah tak ada. Ada? You sudah anda bagi saya. Okey, belum je. Ada yang ni je. Tapi saya ada tambah sikit. Nak tambah sikit. Okay. Ayo teruskan, tak apa. Okey, boleh ke je? Boleh, it's okay. Boleh. Okey. Okey, aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas juga, dia tak masuk dalam proses-proses industri juga. Dia ada juga pembakaran arang. Okey, dalam pembakaran arang kita tengok yang boleh mudah terbakar. Yang boleh terbakar. Bakaran arang juga dalam proses exothermic. Dia termasuk juga lah kadar tindak balas yang berlaku kat situ. Okey, bagus. Teruskan. Itu dalam kehidupan harian kan. Okey, teruskan. Share with us. Okey. Dalam kehidupan harian kita boleh tengoklah pembakaran arang kan. Arang ni dia besar-besar, dia suka dibakar. Sebab apa? Sebab jumlah luas permukaannya lebih kecil. Okey, good. Kadar pembakarannya adalah lebih rendah. Good. Okey, saya dah nak tambah lagi sikit. Yes. Okey, habuk arang batu dalam lumbung arang. Batu sangat mudah terbakar. Sebab apa? Sebab saiz dia yang amat kecil dan jumlah luas permukaannya yang amat besar. Okey, ini disebabkan percikan api ni juga yang kecil boleh mengakibatkan letupan yang besar.
Habuk warna batu ni. Okay, good. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, thanks Izani. Okay. Okay, so anyhow, saya pun rasa sangat-sangat gembira sebab kita semua kita ada sediakan bentangkan ya. Bentangkan itu penting sebab anyhow you sudah paksa kamu sendiri untuk faham and hafal, betul tak? Okay, so okay, kita lihat sini ya. Actually tadi akhirnya Izani dia pergi cari yang berkaitan dengan kehidupan harian kita. So yang awal-awal itu yang ada dalam slide itu pun penting juga. Dia ada masuk dalam bab yang lain. Contohnya unsur peralihan. Ciri-ciri istimewa untuk unsur peralihan. Ingat ke tadi dia ada satu itu proses mana satu proses Haber ke menghasilkan amonia kan. So dia guna ferrum sebagai mangkin. Itu kena kita tahu kita kena hafal 1-2 contoh terutamanya apabila dia keluar soalan dalam esei. Apabila dia keluar soalan dalam esei itu penting. Itu ialah dalam industri. Dalam kehidupan harian kita memang setiap hari ada dalam pengalaman kita lah. Kita tengok tadi yang kawan bagi itu contoh pun sangat baik. Okay. Nah, kita masak daging pun sama. Ayam ni tengok. Biasanya lah. Mak kamu kan, dia akan potong dalam kecilan, dalam saiz yang kecil. Sebab dia lebih cepat masak. Tadi ingatlah. Izani dia bagi satu poin yang sangat penting. Dia ada sebut mengapa kita mesti potong dia dalam saiz yang kecil. Kerana jumlah luas permukaan adalah lebih besar. Itu sudah masuk ke dalam teori dah. Itu bagus lah. Okay. Kemudian you dapati apabila kita nak cuci pakaian ya. So kita dapati, mungkin kita dapati susah kita nak cuci. Tapi kita ada dua cara. Kita ada dua cara untuk tingkatkan kepekesanan pembersihan kain itu. So apa kita buat? Okay, you mungkin guna air panas. Ya, air panas. Dia mempercepatkan kadar tindak balas. Okay. Ataupun kita letak atau kita tambah lebih banyak serbuk pencuci. Why? Itu akan menambahkan kepekatan itu. Kepekatan. Ya. Okay, nah you see, banyak bahan kita, okay, you panco kopi kan, kita guna air panas. Ini soalan yang dia selalu tanya. Mengapa kita simpan makanan di dalam peti sejuk, kita tak simpan makanan di kabinet, ya, tabur. Itu dia lah berkaitan dengan suhu tinggi, suhu rendah. Suhu rendah, tindakan ataupun aktiviti bakteria dia jadi tidak aktif. So, dia menghasilkan kurang bahan yang toksik itulah, yang menyebabkan makanan rosak itu. Itu semua ya, you tamati, every day you experience. So, you experience, you jawablah soalan saja. Okay, ingat ya, apabila kita masuk ke bahagian faktor sini, ya, faktor sini ya, cikgu hanya nak kamu ingatkan satu, ya, iaitu KSSM. KSSM. Okay. So, 4 faktor ini ada dalam sukatan kamu. Yang di mana kamu mesti hafal lah. And then, senang lah dia punya soalan. Common sense, experience. Kita boleh jawab. Okay, K. Kepekatan. Contoh ini, kepekatan. Okay. Ini S ialah apa? Saiz bahan. Tadi kawan bagi itu. Ketulan besar, ketulan kecil. Ini dia masakan dia. Okay. Saiz bahan. Kemudian kita ada satu lagi apa? Suhu. Suhu. Peti sejuk. Suhu bilik. Ini M-nya apa? Tadi itu dia bagi banyak contoh berkaitan dengan mangkin. Of course mangkin dia adalah khusus. Tadi you nampak perkataan ini. Ini satu perkataan yang sangat-sangat penting untuk mangkin ialah tindakan khusus di sini. You tengok ya, semua nota ada di sini dah, point dia ada di sini. Khusus maksudnya you mesti hafal ya. Sebab dia hanya spesifik untuk tindak balas itu saja.
macam Ferrum, dia hanya boleh berfungsi sebagai mangkin dalam proses Haber saja. Proses lain, dia tak ada fungsi sebagai mangkin. Dia tak boleh mempercepatkan kadar tindak balas yang lain. Okey ya, itu untuk apa yang kita nak study ya, untuk sebagai ulang kaji sedikit lah. Nanti buka sekolah saya akan teruskan ulang kaji dengan teori pelanggaran yang berkaitan dengan inilah. Okey.